Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Illahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kumpul pada malam ni di pentas Akademi Sunnah untuk kita bedah satu buku kecil, kutip yang bertajuk Inilah Bangsa Yahudi atau Khatar Yahud oleh Syekh Abdul Razak Abdul Hussain Al-Badr, yang mana sebenarnya ini adalah macam dia sebut kat mukadimah, penterjemah sebahagian daripada khutbah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Abdul Hussain Al-Badr sendiri. Jadi dia tulisan yang tadi kalau dekat website dia pun dia dalam makalat beliau nombor 2565 beliau letakkan benda ni. Semoga Allah berikan pahala dan ganjaran kepada penterjemah. Dan kebetulan ketika terjemahan ni dibuat, memang ketika itu tengah berlaku pertempuran di antara umat Islam kita dengan orang Yahudi di sana. Okey. Pasal buku ni dia ditulis oleh penterjemah 19 Mei 2021. Okey. Tajuk dia memang Khatar Yahud lah, bahaya Yahudi. Baik. Bila kita sebut Yahudi Yahud di dalam Al-Quran Karim, kalimah Yahud dirujuk sebenarnya kalau ikutkan kepada ayat-ayat yang datang kepada kepercayaan, bukan bangsa. Dia kepada kepercayaan. Lepas tu Allah Ta'ala gandingkan minal Yahud wan Nasara. Al-Yahud an-Nasara. So jadi dua-dua tu dia adalah berkaitan dengan keagamaan, kepercayaan, bukan bangsa. Adapun kalau bangsa, kita lihat Allah SWT gunakan dalam Quran Karim setiap kali, contoh yang surah Al-Baqarah lah paling singkat, paling simple, bila mana Allah Ta'ala gunakan Ya Bani Israel. Ya Bani Israel tu yang merujuk kepada mereka juga, cuma lebih umum. Bahkan Bani Israel ni mencakupi Yahudi Nasrani. Dia sebut Bani Israel, dia mencakupi Yahudi Nasrani. Tapi kalau kita sebut Yahud, mungkin Nasrani terkeluar. Dan kalau dia kata kita sebut Nasara, Yahudi terkeluar. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah pun, memang diorang saling tuduh menuduh di antara satu sama lain, yang satu pihak lagi tak ada apa-apa. Allah Ta'ala katakan waqalatil yahud laysat nasara ala syai', kata orang Yahudi bahawa Nasara ini tak ada atas apa-apa. Wa qalatin Nasara, berkata Nasrani pula laysat yahudu ala syai', dan orang Nasrani pun kata Yahudi tak ada atas apa-apa. Wa hum yasluna kitab, sedangkan mereka membaca kitab. Ini dalam ayat surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat yang ke-113, 113. Memang kat situ kita dapat lihatlah pembezaan dia. Tapi ketika Allah Ta'ala panggil mereka, pujuk mereka, Allah Ta'ala gelar dengan Bani Israel. Semua mereka sebenarnya, kalau bukan Yahudi ni, mereka adalah sebenarnya keturunan ataupun anak cucu kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Bahkan keturunan daripada 12 adik-beradik Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam adik-beradik 12 orang. Dia adik-beradik dia tersebutlah yang dimaksudkan dengan Bani Israel. So Yahudi sebenarnya datang lepas tu lagi, bahkan kebanyakan di kalangan mereka ni mengaku Jew, kalau itu English dia orang atau Judaism, dia lebih merujuk kepada masalah agama, bukannya bangsa. If bangsa, Israelites actually merangkumi Yahudi Nasrani. Okay. Kadang-kadang orang tak nak gelar mereka ahli kitab. Tapi itu yang kita perhatikan. Baik, dalam buku ataupun tulisan Syekh Abdul Hussain Al-Badr ni, dia mulakan, kalau bukunya kita baca betul-betul, dia ada 3 bahagian ni. Tulisan panjang sekaligus. Tapi bagi siapa yang
tengok balik, perhatikan balik, dia sebenarnya ada 3 bahagian. Okay, bahagian pertama dibincangkan kat sini, tajuk dia bahaya Yahudi. Kita sesungguhnya siapa yang meneliti sejarah dan meneliti realiti para seluruh umat sepanjang sejarah umat yang ada, dan akhlak umat serta perlakuan umat, pasti akan mendapati bahawa umat yang paling teruk akhlak dan perilaku mereka adalah umat Yahudi ataupun orang yang beragama Yahudi. Walaupun kita kata sebut tadi kan dia agama, dia bukannya sebenarnya bangsa, tapi diorang dah jadikan agama mereka tu sebagai bangsa. Nation. Dipanggil sebagai nation. Jewish nation kan. Jadi sebenarnya kehidupan sebenar diorang semua keturunan Yakub. Kalau keturunan Yakub, yang Nasrani masuk sekali. Tapi diorang dah asingkan diri mereka, tidak ada keserupaan. Okey. Umat yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala memang murka, Allah Ta'ala laknat kata mereka. Ini selagi mana dia kekal di atas kepercayaan dia. Adapun kalau sekiranya mereka, kan Bani Israel ni, anak-anak Yakub tadi, keturunan mereka, kalau dia masuk Islam, selesai masalah. Masalah itu selesai. Sebab kita lihat dalam kisah para sahabat Nabi SAW dahulu, ada orang seperti Abdullah bin Salam, Zaid bin Sa'nah. Abdullah bin Salam yang terkenal sekali lah. Yang mana dia turun Al-Quran mengenai dia. Bila mana dia minta izin kepada Nabi SAW. Dia seorang pendeta, rabai Nasrani, rabai Yahudi. Dia minta kepada Nabi SAW izin untuk membaca Taurat pada hari Sabtu. Maka Rasulullah SAW diam, sehingga Allah turunkan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah yang ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya orang yang beriman masuk dalam Islam secara keseluruhan. Dalam surah Al-Baqarah 208. Jadi memang ada. Bila diorang masuk Islam, tajuk ni tak timbul sebab agama telah bertukar. Asal usul dia sebagai keturunan Yakub kekal. Tapi dia tidak lagi termasuk di kalangan golongan dipanggil Yahud atau Nasara. Once dia tinggalkan agama dia, maka dia tidak lagi digelar sebagai Yahudi atau Nasrani. Tapi memang kalau kita atas nama agama tadi, yes, memang Allah Ta'ala letakkan laknat. Memang Allah Ta'ala ceritakan, innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud dan wa Isa Maryam, dilaknat orang-orang yang kafir di kalangan Bani Israel di atas lidah Daud dan juga Isa bin Maryam. Itu contoh memang dilaknat. Kata para anbiya pun laknat mereka sendiri. Ini umat yang berbohong, banyak bohong kan. Umatul kadhib. Umat yang atau bangsa yang kuat menipu. Ya, penipuan, penindasan, ya, tughyan dan wal fusuq dan juga kefasikan. Wal asyan, kemaksiatan, ya. Dan juga kekufuran dan juga penentangan. Dia sentiasa dalam keadaan tersebut. Umat yang sebenarnya didendam dendam kesumat yang ada dalam diri terhadap manusia adalah sangat dahsyat. Ya. Umat yang dibenci oleh orang ramai kerana kekerasan hati mereka, hasad mereka, dan kerana besarnya pelampauan mereka dan juga dendam mereka terhadap orang lain, kezaliman mereka melampau. Mereka ni adalah umat atau bangsa yang tabiat dia ganas, ya. Tak beri kemanusiaan dan juga sehingga kan tak dapat ditandingi padanya sesiapa pun. Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran. Banyak bangsa yang kadang-kadang kita tengok bangsa tak masuk dalam Quran. Contoh Melayu. Cuma adalah orang sesat kata Malaun. Wa qala al-mala'u. Mala'u tu Melayu dia kata. Padahal dalam kisah-kisah yang datang, al-mala'un tu maksudnya pembesar. Orang-orang yang pembesar dalam sebuah negara. Yang mereka ni kita panggil banyak menentang para anbiya. Tiba-tiba dijadikan Melayu. Tak ada. Ini bangsa yang disebutkan dalam Quran Karim, ada sebut dan tak sebut. Kerana dia kata orang sebut dan ceritakan, itu dahsyat. Macam banyak raja yang kufur tapi tak sebut nama. Fir'aun tak sebut nama. Itu kan dahsyat. Dahsyatan dia punya perangai. Dia kata setiap kali mereka merasakan bahawa mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan, mereka akan menyerang sesiapa yang memusuhi mereka. Seperti mana binatang buas menyerang mangsanya. Mereka tidak menjaga hubungan kerabat, walaupun ada kekeluargaan ke tak kisah. Dan juga tidak jaga perjanjian. Kalau berjanji pun dia akan mungkir. Ya? Mereka tidak mengetahui sebarang perjanjian. Mereka pun tak tahu langsung. Tidak diketahui satu umat pun yang daripada sekian umat dunia ini
yang lebih keras hati berbanding mereka, umat hati umat Yahudi ni. Kejahatan, kezaliman, pelampauan, penindasan, pembohongan benar-benar telah melekat pada mereka sejak zaman dahulu lagi. Ya, Allah Ta'ala firman dalam Quran, ini kita dalilkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-13. Allah katakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alnahum qulubahum qasiyah." Maka dengan sebab perungkaian mereka akan perjanjian mereka, mereka cabul perjanjian, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Ini antara dalil yang digunakan oleh para ulama berkenaan dengan kekerasan hati yang berlaku pada manusia sebenarnya adalah balasan di atas perbuatan manusia itu sendiri. Bukannya manusia ini dikeraskan hati oleh Allah Ta'ala tanpa sebab. Kalau ada perbuatan mereka yang layakkan mereka dikeraskan hati, ya Allah Ta'ala keraskan. Nanti kita akan bincang sikit macam mana boleh jadi macam ni. Okey. Allah Ta'ala firman kan dalam ayat lain dalam suratul Baqarah ayat yang ke-74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian keras hati kalian sesudah daripada itu. Itu adalah sesudah mana kejadian lembu betina Al-Baqarah. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah start daripada ayat 68 sampai 74. Memang Allah nak ceritakan dekat situ berkenaan kisah lembu. 67 sampai 74. Dia exactly kisah tersebut tentang kisah mereka minta kepada Musa AS pengetahuan tentang pembunuh yang membunuh seorang lelaki. Tapi bila Musa kata innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, akan perintah kamu sembelih lembu betina, ada orang buat main-main soal jawab dengan Musa AS, tapi tujuan soalan itu bukan untuk beramal. Ini kadang-kadang jadi kes dalam masyarakat kita, orang kata yang tanya banyak tanya jadi Yahudi. Persoalan yang banyak untuk mengetahui kebenaran tidak ada masalah. Persoalan yang untuk tak buat kerja, itu dimaksudkan. Sebab soalan yang timbul daripada mereka, kalau kita buka dari 67 sampai 74 tu, sebenarnya dia berkait dengan tajuk mereka tak nak buat apa yang diperintahkan. Dia kata lembu betina, dia tanya apa tak tahu, kita bagi tahu tak tua tak muda, dia tanya ke warna, tanya lagi dia tanya. Dia macam budak-budak kecil-kecil lah, bila mak bapak suruh pergi kedai. Zaman sekarang jarang kot jadi. Dulu kita kecil tu kedai perumahan tu dekat, kita jalan kaki umur 5 tahun kan, kecil tu dah pergi beli barang kat kedai. Dia beli barang kat kedai, kita nak tengok TV, mak suruh pergi, tapi tak nak pergi. Maka kita pun tanya, bila mak kata beli kelapa, kelapa apa? Kita kelapa muda. Kalau tak ada, beli kelapa tua. Kalau tak ada, soalan tu sebenarnya bukan soalan nak tahu. Itu yang digambarkan sebenarnya dalam ayat 67 sampai 74 surah Al-Baqarah. Lepas daripada dalam kisah tersebut, ayat yang 74 tu, yang terakhir tu, ayat tu datang dengan cerita lepas dah tengok orang mati hidup balik depan mata mereka. Mereka masih lagi kufur. Allah Ta'ala nyatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika." Kemudian keras hati kalian sesudah daripada itu. Sudah nampak orang mati hidup balik pun, kalian masih keras hati lagi. Maka Allah Ta'ala kata, ia seperti batu atau lebih dahsyat daripada batu. Ini hati mereka yang Allah Ta'ala ceritakan. Bahkan ayat 75 kalau lihat ada Baqarah tu, Allah Ta'ala suruh kita hampa dengan keimanan mereka. Allah Ta'ala kata apa? Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Adakah kalian rasa tamak untuk mereka beriman pada kalian sedangkan sekumpulan mereka telah dengar kalam Allah. Yang tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka selewengkan kalam Allah tu sudah mereka mengetahui sudah mereka mendengarnya dan mereka faham dan keadaan mereka menyedari. Itu kisah benar yang berlaku yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. So keras hati ni Allah Ta'ala sebut sebagai sifat mereka. Sifat mereka keras hati bahkan lebih keras daripada batu. Okay. Jadi dekat sini jadi kekerasan ini di antara bentuk kekerasan hati mereka adalah mereka sanggup membunuh sebahagian para anbiya. Dan bila kita kata bila kata keras hati ni, dia bukan keras hati biasa. Bukan keras hati yang biasa.
Dia keras hati yang membawa kepada sampai peringkat pembunuhan para anbiya. Ya. Yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Sedangkan para nabi tersebut membawakan hidayah kebaikan dan juga kebahagiaan dan kejayaan kepada mereka. Walaupun dah bawa kepada mereka itu pun masih lagi mereka sanggup untuk bunuh para anbiya. Contoh dalam surah Al-Imran. Surah Maidah. Surah Maidah ayat yang ke-70. Allah nyatakan laqad akhadna mithaqa bani Israil. Demi sungguh kami telah ambil perjanjian Bani Israel. Ya. Wa arsalna ilaihim rusula. Kami utus pada mereka para rasul. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Kemudian bila datang pada mereka, setiap kali mana datang pada mereka seorang rasul dengan apa yang tidak diinginkan oleh jiwa mereka, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Satu kumpulan mereka dustakan, kata tipu, satu kumpulan lagi mereka bunuh. Ini bukan setakat biasa-biasa, ni luar biasa. Perangai mereka ni sangat luar biasa. Dan mereka sanggup untuk bunuh para anbiya sendiri. Ya. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 155. Allah Ta'ala nyatakan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf. Ya. Dia kata dan dengan sebab perungkaian mereka akan perjanjian mereka rungkaikan janji dah diikat, mereka rungkai. Kufur mereka dengan ayat Allah, pembunuhan mereka para anbiya dengan tanpa kebenaran dan dengan hak. Dia pasal memang kita hak darah ini haram disentuh kecuali dengan haknya. Macam Nabi kata la yahillu dam muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang individu muslim kecuali dengan salah satu 3 perkara. Dan Nabi sebut as-sayyibuz zani, seorang yang telah berkahwin tapi berzina. Wan nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa boleh dibunuh balik. Kalau untuk bunuh seorang dia dibunuh balik. Wal tarikul dinihi al-mufariqul jama'ati. Orang tinggalkan agama dia yang memisahkan akan jemaah. So tiga tu itu hak. Dia kata boleh untuk kita bunuh. Lain dari itu harta pencuri dan sebagainya tak boleh kita bunuh. Ini benda yang kadang-kadang saya perhatikan banyak orang kita tak faham. Bila kadang peraturan undang-undang sebagainya tak boleh bunuh orang yang mencuri. Mencuri dia salah tapi tak boleh pukul sampai mati. Itu sudut asal lah. Tak dibenarkan. Walaupun orang sebut bersalah mencuri tapi tak boleh pukul dia sampai mati. Tapi yang pasal itu dalam bab yang boleh bunuh tadi tiga tadi. Kan murtad, orang telah berkahwin berzina atau dengan orang yang orang yang bunuh orang, kisos. Nah itu saja yang dibenarkan. Tapi Bani Israel ni satu benda luar biasa. Para anbiya pun dibunuh. Ini antara dalil bahawa berkenaan macam usaha mereka buat dan cara mereka terhadap para anbiya ni boleh dikatakan tidak ada penghormatan. Okey. Punca kenapa? Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa Bani Israel perangai macam ni? Kalau kita depan sikit nanti kita ulang balik. Tapi ini tajuk asal. Bila kita kata dia tak patuh perintah Tuhan, kita kena faham kenapa. Supaya jangan jadi macam mereka. Okay? Allah Ta'ala jadikan para anbiya Bani Israel ni macam Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata kanat banu Israel tasusumul anbiya. Dahulunya Bani Israel ni, Yahudi Nasrani ni diurus selia oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun ba'atsallahu nabiyya. Setiap kali mati seorang nabi, Allah telah bangkitkan seorang nabi. Mana silih berganti. Dan kalau kita kira daripada Yaqub, Yusuf, Ayub turun bawah tu kan, semua tu silih berganti. Ada tak disebut, ada yang disebut. Contoh macam ayat 246 surah Al-Baqarah tak sebutkan siapakah nama Nabi tersebut. Walaupun boleh katakan majoriti para ulama berdasar pada hadis Nabi SAW mengatakan ia Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Dia dijadikan Nabi selepas Musa tiada. Jadi kalau kita tak fahamkan nama ada tak cerita, Daniel dan sebagainya kan. Tapi nak fahamkan memang para anbiya ni ramai di tengah-tengah mereka. Mati seorang Nabi, bangkit seorang Nabi. Mati seorang Nabi. Jadi bila benda ni banyak sangat, ni yang kita kata panggil apa? Bila satu benda ni terlampau common, tidak janggal, tiap hari jumpa, dia jadi tak dinilai.
Walaupun sepatut kita tengok para anbiya, tapi patut kita makin syukurlah. Tapi problem dia bila kita asyik dapat keajaiban, asyik dapat karamah, asyik dapat benda pelik-pelik, akhirnya nanti kita akan boleh jadi kufur macam Bani Israel. Memang boleh jadi, sangat boleh jadi. Sebab tu diorang boleh nak bunuh para nabi tanpa kisah, sebab kadang-kadang benda ni macam dalam keluarga mereka, nabi ni macam benda yang bukan rare tau. Bukan benda jarang. Maka mungkin seorang tu tak nak terima nabi yang terbaru, pasal kita, alah abang aku dulu nabi. Yang seorang kata, anak saudara aku dulu nabi. Yang seorang kata, bapak aku nabi. So bila benda tu berlaku dalam masyarakat, dia masalah. Bila ada suara-suara macam tu, dia sibuk kaitkan dengan batang tubuh nabi itu sendiri, dia ada masalah. Makanya masalah ni yang contohlah bila ada orang tak ada rasa dapat banyak sangat apa yang mereka dapat, sampaikan mereka sanggup bunuh para anbiya. Sebab dah common. Kemudian bila bunuh pula, Allah tak ampunkan. Bunuh pula, Allah tak ampunkan. Buat salah, Allah tak ampunkan. Tak dikenakan hukuman. So, kebetulan lepas daripada turun Taurat, tidak ada pemusnahan kaum sehabis-habisnya macam kisah Nabi Nuh ke Nabi Lut ke Nabi Ibrahim ke, tak ada. Dia mana kaum dia dibiarkan. Tidak lagi seperti sebelumnya. Sehingga jadi benda ni yang menyebabkan kadang-kadang diorang tengok buat jahat tapi tak kenapa. Jadi diorang pun rasa tak ada masalah. Okay. Dan ayat lain Allah ceritakan berkenaan dengan perbuatan mereka ni dalam surah Ali Imran ayat 21. Ali Imran 21 Allah nyatakan, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin, dan membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan membunuh orang yang menyuruh supaya dengan kesaksamaan. Orang suruh buat baik, berlaku adil, maka dibunuh orang tu. Minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah berita gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Tadi macam kita sebutkan tadi ayat yang sebelum tu, surah An-Nisa ayat 155 kan. Yang tu memang yang Allah bagi alasan kenapa diorang hati mereka keras sebagainya, adalah dengan mereka rungkaikan janji, kufur terhadap ayat Allah Ta'ala, bunuh para nabi dengan tanpa kebenaran, dan kata-kata mereka, hati kami ni ada selaput, dah penuh hulf, dah tak boleh isi dah. Bahkan sebenarnya mereka tak boleh isi sebab Allah Ta'ala telah seal ke atas hati sebut dengan sebab kufur mereka. Maka tidak mereka beriman kecuali sedikit saja. Ini semua kita kata keadaan tadi. Jadi kalau dia kata ini, surah 12, celaan Allah yang dinukilkan dalam Quran mengenai kekerasan hati mereka sentiasa wujud pada mereka sejak zaman berzaman sehingga hari ini. Walaupun zaman sekarang ni kalau kita ikutkan, tak ada lagi mereka dapat miracle macam dulu. Ni pasal banyak sangat benda ajaib dapat, dah sekali jadi kufur. Macam geng-geng sufi kat lah. Bila asyik terbang, last sekali tak solat. Dia pasal dia rasakan Tuhan telah redha dengan dia. Macam juga Bani Israel, dia rasa Tuhan telah redha dengan diorang. Yahudi terutamanya lah, yang terutama Yahudi. Terutama yang Yahudi, yang mereka ni merasakan mereka lah umat yang terpilih, bangsa yang yang khusus, yang tidak ada pilihan lain apa yang diorang dapat. So itu yang memang disebutkan. Okay. Bukan dulu sampai sekarang, perangai itu masih lagi. Kita tak faham kenapa, tapi benda ni macam tadi lah, privilege yang banyak menjadikan orang-orang berkenaan rasa dia berhak. Macam dia rampas tanah pun dia rasa berhak. Dia rasa berhak, dia layak. Itu punca yang kita panggil antara sebab yang sampai sekarang dia rasa begitu. Lepas tu Allah Ta'ala jadi kumpulkan pula kekayaan pada perang dunia kedua sebagainya, emas-emas yang dia letakkan bawah nama mereka. Diorang jaga bank-bank sebagainya. Jadi benda ni kadang-kadang bila terlampau banyak sangat kebaikan orang tu dapat, dia lupa untuk balik kepada Allah Ta'ala, dia akan jadi macam kisah dalam surah Al-Kahfi lah. Yang dua orang ada kebun tu, yang ada kebun. Dalam surah Al-Kahfi ayat nombor ya. Betul kan? 32. Ayat 32 sampai ayat yang ke 44. 32 sampai 44. Yang mana salah seorang di kalangan dua orang tu
Pasal banyak sangat dapat apa yang Allah Ta'ala berikan, dia sampai rasa dia special. Bila dia rasa dia special, dekat situ masalah dia. Kan bila orang kata apa, bila dia dapat macam-macam kan. Dia kata qala sahibi ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. First dia sombong, dia kata aku lebih banyak harta banding kau dan lebih mulia dari segi kumpulan atau teman. Dan wadakhala jannah, tahu dia masuk kebun dia, wa dhalimul nafsi, dan dia menganiaya diri sendiri. Qala ma adunnu an tabida hadhi abada. Dia kata aku tak rasa ini akan binasa selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah, aku tak rasa kiamat akan berlaku. Maka dia kata wala yuridu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku dapati lebih baik banding dunia ni apa sebagai tempat kembali. Ini antara alasan yang kita kena perhatikan. Kadang-kadang lupa kita mengingat nikmat Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala, kita akan jadi macam tu. Bukan itu saja, mereka juga merupakan kaum yang suka menipu daya dan berlaku khianat. Orang Islam terdahulu telah banyak menderita akibat dari sifat mereka ini. Sehingga kini orang Islam masih menanggung penderitaan akibat tipu daya, makar orang Yahudi dan tipu daya mereka. Perancangan dan tipu daya mereka. Macam kita kata teori konspirasi, mana ada pun. Siapa kata tak ada. Tapi kita janganlah jadikan teori konspirasi itu sebagai hidup kita punya matlamat. Sebab diorang akan buat perancangan apa keadaan sekalipun. Tapi kita kena balik pada Allah Ta'ala. Hanya orang-orang yang akan singkat saja akan sibuk dengan perancangan Yahudi, tapi tidak membaiki amal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perancangan Yahudi disebut fikir buat perancangan, tapi ibadat tak ada. Quran tak hafal. Hadis Nabi tak belajar. Apa gunanya? So, benteng utama yang kita ada adalah agama. Ilmu agama ni yang menjadi benteng kita. Bukan masalah benteng daripada tembaga dan sebagainya. Akan terbuka. Tak kekal. Yang kekal hanyalah benteng agama. Itu benteng ilmu. Yang patut diwujudkan pada diri kita. Tapi banyak orang kadang sibuk kan, dengan makar ataupun konspirasi daripada orang Yahudi sampai lupakan berkenaan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan mereka ni macam disebutkan dalam Quran Karim, surah Al-Imran ayat yang ke-120. Dia bisa disebut nanti Al-Baqarah pula. Kan? Dia kata in yamsaskum hasanatun tasuhum, kalau kena pada kalian kebaikan, maka dia jadi buruk untuk mereka. Kalian dapat kebaikan, dia jadi buruk. Diorang ada harta sendiri, tapi nampak kebaikan pada umat Islam dapat, dia rasa tak suka. Okay? Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika menimpa kalian akan keburukan, maka mereka bergembira dengannya. Dapat kebaikan, diorang tak suka. Dapat keburukan, mereka bergembira. Wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, la yadurukum kaiduhum, takkan memudaratkan kalian tipu daya mereka. Syai'ah sedikit pun. Ini jalan yang Allah Ta'ala beri. Makar mereka ada, konspirasi mereka ada, tapi disuruh kita bersabar dan bertakwa. Bersabar dan bertakwa. Dan tanda-tanda sabar, tanda sabar apa? Saya orang itu dikatakan sabar. Manusia yang sabar ni adalah yang tahan lidah dia, tangan dia daripada mengatakan apa-apa lebih daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah 156, 157, 158 kan. Allah Ta'ala nyatakan bila Allah Ta'ala kata walana baluwannakum bi syai'in min khawf wal ju', dan pasti akan rasakan kalian dengan sedikit daripada ketakutan dan juga kelaparan. Ketakutan, kelaparan kamu akan rasa. Wa naqsim min amwal wal anfusi was thamarat, dan kekurangan daripada segi nyawa, harta, nyawa dan juga tanam-tanaman. Wabasyiris sabirin, berita gembira orang bersabar. Siapa orang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun, orang bila ditimpa mereka sebarang musibah, qalu inna lillah. Mereka kata kita ni milik Allah. So Allah Ta'ala nak buat apa pada kita, dia akan buat. Sebab dia pemilik kita yang sebenar. Kita bukan pemilik diri kita, Allah yang miliki kita. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Jadi itu sabar. Kalau kita tengok orang tu dengan makar yang dibuat oleh ahli kitab ni, diorang sibuk layan, kemudian cerita kata ulama semua jadi pengikut Dajjal, maka orang ni bukan termasuk daripada yang disebutkan dalam Quran ni. Quran kata wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan bertakwa,
La yadurukum kaiduhum, takkan memudaratkan kalian tipu daya mereka. So kalau bersabar dan bertakwa. Bukannya tulis kat Facebook, bukan edar macam-macam, tangkap gambar bukan, kemudian letak tag tipu-tipu orang. Ini masalah. Dia kata banyak orang kita tak ni. Innallaha ma ya'maluna muhit. Semua akan tidak mereka kerjakan amat meliputi pengetahuan. Okay. Jadi kalau kita tengok kan, okay, ada je ayat lain dalam surah Al-Baqarah pun Allah ceritakan. Okay. Contoh macam dalam surah Al-Baqarah ayat 102, 104. 104 Allah katakan ma yawaddul ladina kafaru min ahli kitab. Ma yawaddul ladina kafaru min ahli kitab. Al-Baqarah 105 dengan satu lagi 109. Kita ambil ini contoh kedengkian mereka ataupun percubaan mereka, apa mereka tak suka. Bila kita dapat hidayah dan tak suka. Allah katakan dalam ayat 105 Allah katakan ma yawaddul ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Tidak suka orang kafir di kalangan ahli kitab. Tidak juga orang musyrik. Ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Turun pada kalian sebarang kebaikan, hidayah, petunjuk daripada Tuhan kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Sedangkan Allah Taala khususkan dengan rahmat siapa saja dia kendaki. Allah Taala nak bagi siapa ada orang untuk mendekat. Allah Taala wasi'un alim, Allah Taala luas pengetahuan lagi, mengetahui siapa yang layak, siapa yang tidak. Bila Allah Taala sebut ayat 109, Allah Taala kan wadda katsirun min ahli kitab. Suka banyak di kalangan ahli kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffara. Kalau mereka boleh patah balik kalian lepas keimanan kalian jadi kafir semula. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Dengki yang ada dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sudah mana nyata kepada mereka kebenaran. Dah tahu Nabi, dia dengki, tak suka, maka dia tak suka. Kan? Bahkan kalau boleh patah balikkan orang beriman, jadi murtad lagi, kafir lagi seronok. Itu benda yang Allah ceritakan. Okey. Dari kata sejak dahulu lagi, dahulu kala lagi, orang-orang Yahudi ni telah biasa berlaku khianat. Membelot dan melanggar perjanjian. Apa perjanjian dengan Musa, perjanjian semua dengan para anbiya, diorang langgar. Tak pernah mereka setia dengan janji. Nah, tapi balik kepada asal tadi, tajuk yang kita terangkan tadi kan, punca dia sebab dia rasa macam tiap kali buat jahat, Allah Ta'ala ampunkan. Tiap kali buat jahat, Allah Ta'ala ampunkan. Terutama lepas daripada turunnya Taurat. Lepas Musa AS ni zaman, berkali-kali mereka buat, Allah Ta'ala tangguhkan, ampunkan, maafkan. Itu sudut yang kadang-kadang bila kita ni terlampau rasa special, kita kan jadi biadab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita anggap Allah Ta'ala akan lepaskan kita bila-bila masa. Memang betul kalau dia kata kita panggil apa? Kalau kita tahu rahmat Allah Ta'ala banyak mana, besar je rahmat Allah Ta'ala, pasti macam Nabi kata, takkan rasa masuk neraka seorang pun kafir. Dia tahu Allah Ta'ala mungkin ampunkan, dia tahu rahmat Allah Ta'ala tu luas, dia rasa Allah Ta'ala tak bagi. Dia takkan rasa hampa daripada untuk masuk neraka seorang pun. Sebab dia tahu kukut kejap lagi datang keampunan, datang keampunan. Allah Ta'ala Maha Pengasih, dia fikir macam tu. Ini fikiran sendiri, bukan benda tu janji Allah Ta'ala. Tapi ini yang kita lihat kan terjadi. Ya. Yang berasa langgar perjanjian. Sebab diorang rasakan hasil langgar tak kena apa. Dan Allah Ta'ala sebenarnya bukan tangguhkan kerana tak nak hukum mereka sebab sayang. Tapi Allah Ta'ala ada aturan tersendiri. Bahkan mereka je contoh untuk kita. Perangai mereka je contoh untuk kita. Supaya kita orang beriman pengikut Muhammad SAW tidak akan tersilap langkah. Okay. Allah Ta'ala firman pada Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-55-56. Allah Ta'ala nyatakan, inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sebenarnya seburuk-buruk binatang yang melata di sisi Allah. Di sisi kita mungkin orang pakai kot, pakai tie kan. Tapi di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang kufur, orang yang kufur, kan, kafir. Maka lalu mereka tidak beriman. Siapa mereka ni? Kafir tak beriman, Allah terangkan lagi. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun.
orang-orang yang buat perjanjian, berjanji dengan engkau, hai Muhammad, di kalangan mereka, dengan ahli kitab ni. Kemudian mereka rungkaikan, mereka batalkan, cabuli perjanjian mereka. Setiap kali, every time mereka buat, mereka akan cabul. Dan mereka tidak bertakwa. Nah, ini yang jadi kes kenapa Bani Nadir, Bani Quraizah diusir daripada Madinah, dibunuh. Sebab mereka langgar perjanjian yang ada di antara mereka dengan Nabi SAW. Itu punca asal. Ada banyak orang apa, geng liberal lah, geng apa sesat ni, dia bawa cerita, dia kata apa orang Islam ni pembunuh Yahudi. Kita kata betul, tapi tanya soalan kenapa? So ada je para sahabat Nabi SAW yang masuk Islam asal daripada keluarga Bani Israel. Okey je. Tak ada pun sebarang masalah. Okay, ni kena faham betul lah. Pasal ini yang mereka buat ni, jadikan cerita kononnya umat Islam ni ganas. Sedangkan kita kata atas faktor kenegaraan, pengkhianatan yang dibuat oleh perkampungan Yahudi di keliling Madinah tu mengancam nyawa semua umat Islam di Madinah. Itu layak dia untuk dihukum. Okey. Jadi dia sesungguhnya golongan Yahudi ini hidup dalam keadaan menjadi pusat kerosakan dalam masyarakat dan menjadi dasar bagi segala perkara keji dan mungkar. Ini kalau kita kata memang masa malangnya umat Islam kita mengikut. Terutama hiburan zaman sekarang ni kan. Macam apa Hollywood ke. Apa sajalah yang bentuk-bentuk yang kita Eropah ke dan sebagainya. Memang diorang diterbitkan di funding dia daripada Yahudi. Funder dia utama Yahudi lah. Yang mereka ni sentiasa berusaha untuk melalaikan orang ramai daripada mengingati Allah Ta'ala, daripada ingat kiamat. Sentiasa dia lalaikan, sentiasa dia rosakkan. Nak atau tidak, itulah realiti yang berlaku. Ya? Penyebaran pada keji dan mungkar. Mereka menyebar luaskan sifat-sifat yang tercela dan kerosakan. Itu yang tadi ayat yang saya baca tadi kan. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lu'inal ladhina kafaru. Okay, surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-78. 79. 78-79. Allah kata, lu'inal ladhina kafaru min ahli kitab. Dilaknat orang kafir kan ahli kitab. Ya, ala lisan Daud, atas lidah Nabi Daud alaihi salam. Wa Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Ya. Dzalika ma'asaw wa kanu ya'tadun, dan itu dengan sebab kenapa laknat itu berlaku? Sebab mereka dahulu menderhaka dan mereka melampau. Allah terang apa perangai mereka. Ayat 79 datang, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak menegah daripada kemungkaran, bahkan mereka buat pula. Kan? Mereka bukannya tak tegah keji dan mungkar lagi, mereka buat pula. Kalau yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka dulu tidak berhenti, tidak berhenti daripada perkara mungkar, bahkan mereka buat pula. Tak tegah menegah daripada perkara mungkar, bahkan mereka buat. Ya. Lebih sama lebih ma qaddamat lahum anfusuhum. Ya. Contohnya nyatakan ayat 80 itu ikhlas buruk dikemukakan oleh mereka daripada perbuatan mereka. Okay. Lebih sama kanu yaf'alu, ikhlas buruk mereka lakukan. Jadi maksudnya kalau kita lihat kat situ memang jelas kan kerosakan ni dia ada istilah. Istilah dia apa? If you cannot beat them, join them. Dan kalau orang buat berjahat, tak boleh beat, join. Islam tak. Islam kalau kita terpaksa mengelak diri kita sampai berseorangan pun, tak boleh kita bersekalikan diri kita bersama dengan kemungkaran. Ya? Itu tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Disiplin kita dalam agama kita tak dibenarkan. Jadi kata mereka menyebarluaskan sifat-sifat tercela dan kerosakan. Mereka merupakan sumber bagi segala perkara keji dan mungkar sepanjang sejarah. Cara untuk goda lelaki, cara untuk hiasan badan wanita, cara untuk sekian semua daripada orang. Ya. Even ahli psikologi apa yang ni keseluruhan dia adalah Yahudi. Memang dia perangai macam tu. Okey. Dia kata sepanjang sejarah kerana mereka merupakan pemilik rumah-rumah persundalan, orang penyebar sumbang leweng di setiap tempat. Tempat arak ke sekian, semua diorang jadi kapten. Tidak cukup dengan itu, mereka turut merampas harta rakyat. Hak-hak rakyat macam di Palestin ya, dan tempat-tempat lain. Kemudian mereka menggunakan harta tersebut untuk menyebarkan sifat tercela dalam kalangan rakyat
agar nilai mereka jatuh, iman mereka goyah dan kekuatan mereka menjadi lemah, supaya mereka menjadi mangsa lebih mudah diurus oleh orang-orang Yahudi. Alangkah jeliknya konspirasi ataupun makar tipu daya ini. Sungguhnya pemusuhan orang Yahudi terhadap Islam adalah pemusuhan yang lama. Dan kalau kita perhatikan, dia pemusuhan yang asal, yang lama. Maka memang kalau para ambiak diorang bunuh, ambiak bukan bangsa lain, ambiak mereka sendiri, nabi-nabi mereka bunuh, ini kan pula nabi-nabi bangsa lain. Kan? Apa lagi kan? Walaupun kita kata macam dalam kes Nabi Muhammad SAW sendiri, diorang kenal Nabi. Sebab tu orang-orang Ansar dahulu masuk datang ke Mekah, nampak Nabi, terus tahu inilah Nabi yang disebut oleh jiran-jiran kamu Yahudi ini. Sebab tu diorang ambil cepat. So maksudnya kalau dia kata orang Ansar yang bukan ahli kitab pun boleh faham, diorang yang baca kitab lagi faham lah patutnya. Macam ayat 146 surah Al-Baqarah. Allah kan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang akan berikan mereka kitab, mereka kenal Muhammad macam mereka kenal anak mereka sendiri. Mereka kenal Muhammad macam mereka kenal anak mereka sendiri. Ini benda yang kita jelas yang kita tahu benda ni terang dan nyata. Baik. Okay, tak cukup dengan itu mereka dia kata sini sungguhnya pemusuhan golongan Yahudi dan Islam adalah pemusuhan awal yang lama. Sejak dari awal kemunculan Islam lagi. Pemusuhan dan dendam mereka dari Islam dan penganutnya sudah diketahui di sisi semua orang dahulu dan sekarang. Cuma adalah mungkin sebahagian orang yang liberal, yang suka Oxford, dia akan kata macam adalah saya kawan Yahudi baik je. Dia salah Quran tak tahu, dia tahu. Quran cerita, Quran bagi tahu sifat mereka, kita tak nak ikut Quran, kita ikut kepala kita dan kita kata Quran salah, kita betul. Ini masalah juga lah. Umat Islam kita yang tak berhati-hati. Kita tahu kepura-puraan kan, penipuan. Kalau bunuh pada Nabi pun biasa, ini kan pula untuk kepura-puraan dalam masalah pilihan atau hidup dan sebagainya. Mereka boleh buat. Tapi kalau masa Syiah juga sama je. Bahkan dia punya didikan dan ajaran. Contoh macam orang munafik kan. Dia dididik oleh Yahudi. Kan sebab tu Allah Ta'ala ceritakan surah Al-Baqarah. Orang munafik ni, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, bila mereka jumpa orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatin, mereka bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka. Orang munafik bila dia bersendirian dengan syaitan mereka kata pada syaitan-syaitan mereka, inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya buat uluk-uluk. Syaitan yang maksudkan tu adalah syaitan tu Yahudi lah. Advisor, tukang beri nasihat kepada orang-orang munafik. Maka kalau tengok dalam surah apa, surah Saf ke surah apa Al-Mumtahanah ke, dapat kita lihat kan orang ceritakan berkenaan dengan hubungan Yahudi dengan orang munafik. Macam mana mereka je bernasihat sebagainya, tapi akhirnya bila sampai tajuk kesungguhan umat Islam, dia pun lari. Tinggalkanlah tukang-kanting geng munafik ni, tak tahu nak buat apa. Ini asas baik. Bahkan dalam Al-Quran Karim Allah sebutkan tentang perkara ni, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. La tajid. Okey, surah Al-Maidah ayat yang ke-82. Al-Maidah 82. Allah sebut la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu pasti akan dapati orang paling dahsyat pemusuhan terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi, al-Yahud. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian macam tu. Sebenarnya Allah Taala sendiri yang bagi tahu kepada kita tentang perkara ni. Jadi kalau dia kata kita boleh nak kata tak pandai lagi, saya rasa saya duduk kat Oxford, nama je, orang baik je Yahudi. Anda ada masalah. Sebab anda tak percaya Quran, anda percaya diri anda sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Ini adalah kerana Islam mendedah keadaan mereka. Memang diorang tak sukalah. Bahkan kalau kita tengok dalam saya tak ajar orang tengok movie, tapi sepanjang sejarah kan dia sekarang ni kan, dia ada beberapa orang tau pengarah-pengarah filem yang suka buat cerita buruk dengan Yahudi. Sampai digelar antisemitik. Sebenarnya antisemitik tak betul macam Ustaz Aziz Sobri terangkan. Dia kata antisemitik ni istilah yang datang anti pada Sam bin Nuh. Sam bin Nuh punya keturunan. Dan ikut Sam bin Nuh bukannya orang-orang Yahudi je, Nasrani je, bukan Bani Israel je, hatta Arab.
Arab semua sekali adalah keturunan Sam bin Nuh. Bukan khas untuk diorang je. Tapi nak ceritakan dia kata anti-Semitic macam Mel Gibson sebagai contoh. Dia buat movie Passion of Christ. Dia gunakan bahasa Aramaik, so cakap original text macam dalam Bible. Cerita dia bila dia buat movie tu, dia telah dituduh sebagai seorang anti-Semitic. Sampai sekarang diorang ban dia. Sebab cerita dia, sebab benda dia cerita tu biji macam dalam Bible. Bila dipotretkan balik, jahatlah Yahudi. Cerita dia. Nampak jahat. Buat movie je jahat. Lepas tu diorang counter balik buat movie yang Yahudi tak wujud. Yang cuma ada Isa dengan komunitas Rom. Padahal rabai-rabai Yahudi itulah yang sibuk bawa kes Isa AS ke istana. Kepada gubernur-gubernur Rom untuk dibunuh. Diorang tak nak kotorkan tangan diorang sendiri. Diorang tuduh Isa dengan tuduhan supaya gubernur-gubernur kerajaan Rom tadi ambil tindakan dan hukum bunuh pada Isa AS. Ni Yahudi punya perangai. Dia tak nak buat sendiri, dia suruh orang lain buat. Ni memang jadi memang dia buat keadaan Kanaan. Okay. So, jadi memang permusuhan tu memang dulu lagi. Sebab kita dedahkan. Memang tajuk tentang mereka bunuh para anbiya tu. Dan kitab mereka macam tak jumpa. Tapi kita tahu kisah yang mereka cuba bunuh tu kan. Macam kisah Isa tu memang diorang yang buat. Isa AS diheret badan dia ke hulu ke hilir daripada satu tempat ke tempat yang lain. Punca dia sebab Yahudi tadilah. Yang tak puas hati sebab Isa AS diorang kata melanggar tradisi mereka. Jadi elders ni, orang-orang tua-tua ni tak dapat tempat kedudukan dan orang sibuk rujukkan Isa AS. Rasa kedudukan mereka terancam, maka mereka pun buat tuhmahan supaya Isa AS ditangkap dan dihukum oleh kerajaan Rom sebagai seorang pemberontak. Jadi memang diorang punya perangai. Jadi kalau Islam tak cerita pun, kalau siapa baca betul Bible, New Testament, dia akan nampak perangai Yahudi ni. Tapi peliknya, tapi nak buat macam ni, orang Kristian ni dol. Dia sesat. Dia tak tahu dia kena ditipu. Dia tak tahu dia tengah dipermainkan oleh Yahudi. Yang saya pelik macam ada satu macam rencana kat YouTube. Vice silap saya. Dia pergi buat temu ramah dekat Jerusalem, kan kawasan-kawasan jajahan penjajah Yahudi tu. Diorang buat datang kat gambar tanya berkenaan dengan siapakah Isa. Majoriti, saya tengok ni video tu. Majoriti yang jawab semua kata Isa tu imposter. Penipu, pembohong. Tapi kelakarnya orang Kristian tak marah. Dia tak marah. Diorang jadi macam okey je, okey. Nanti Isa datang nanti kita ikut siapa yang betul. Ada macam tu. Dia tak ada pun rasa sensitiviti terhadap kutukan cemuhan yang dibuat oleh orang Yahudi kepada Isa AS. Ini sebenarnya yang kalau perhatikan balik, ini keadaan yang betul yang patut diperhatikan balik. Ya, jadi Islam bongkar kejahatan dan skandal mereka, menzahirkan keburukan dan kejijikan mereka. Oleh itu urusan mereka diketahui umum selepas ia disembunyikan, dibuka luas selepas ia ditutup rapi. Satu demi satu ayat Quran datang membongkar urusan mereka. Kalau tengok contohnya macam dalam kes lembu tu kan, kisah lembu tu, kisah dia, kalau dalam Al-Baqarah tu boleh baca daripada ayat 6, start daripada ayat ke 40 sampai 162. 40 sampai 162. Itu ada bahagian pertama surah Al-Baqarah yang membincangkan berkenaan dengan kenapa Allah Ta'ala cabut daripada Bani Israel akan khilafah. Tak diberikan dah. Allah tak tarik. Dibagi silih berganti pada Nabi, tiba satu hari Allah tak tarik. Soalan kenapa? Jawapan tu dapat dalam surah Al-Baqarah. Allah ceritakan satu demi satu. Perangai mereka dengan Musa, perangai mereka dengan Muhammad SAW. Tak ada hubungan mereka dengan Ibrahim. Yang Allah Ta'ala sendiri yang jawab. Apa pun yang diorang kata kami ni kami adalah orang kesayangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab. Diorang kata tak masuk neraka kecuali beberapa hari je. Allah Ta'ala jawab. Ini benda yang kita kata Allah Ta'ala dedahkan. Satu demi satu ayat Quran datang membongkar urusan mereka, menjelaskan hakikat mereka, sebenar mereka, mendedahkan semua makar atau tipu daya atau helah-helah mereka, tipu daya dan kelicikan mereka. Benar firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nafassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Ya, demikianlah kami perincikan ayat-ayat dan supaya jadi nyata jalan orang-orang buat kesalahan. Orang berdosa itu akan terang jalannya. Tak ada siapa yang tak pasti siapakah yang pendosa. Okay. Tidak hairanlah orang-orang Yahudi sangat musuhi Islam. Islam datang sambil meranapkan segala kebatilan, pendustaan dan pemalsuan
mereka serta menyangkal kecenderungan, kesesatan dan penyelewengan mereka. Sebenarnya Islam menyeru kepada iman. Ini poin kedua. Islam menyeru kepada iman, tauhid dan ikhlas, sedangkan Yahudi menyeru kepada kekufuran, keingkaran dan penyangkalan dan pemalingan. Semuanya Islam mengajak kepada nilai-nilai yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji, serta mengajak kepada semua kasih sayang, kebaikan dan berlaku ihsan. Sedangkan orang Yahudi mengajak manusia kepada kekerasan, jenayah dan juga kezaliman. Keganasan, kezaliman, penindasan dan penipuan. Dia ajak ke situ. Lepas tu Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan yang kata sembah selain Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Katalah pada manusia kata-kata yang baik. Perangai mereka kasar. Allah Ta'ala perintahkan qulu lin-nasi husna. Cakaplah pada manusia kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Itu yang kita kata panggil apa? Perendahan yang Allah Ta'ala berikan. Okey. Sesungguhnya Islam mengajak kepada nilai-nilai mulia dan akhlak-akhlak terpuji serta menggalakkan mengajak kepada kasih sayang dan kebaikan, berlaku ihsan, sedangkan Yahudi mengajak kepada kekerasan, jenayah, keganasan, kezaliman, penindasan dan penipuan. Islam melihara hak-hak, menghormati perjanjian dan mengharamkan kezaliman, walhal Yahudi tidak mengenali secebis hak, tidak juga menepati janji serta juga tidak meninggalkan kezaliman dan penindasan. Itu perangai mereka yang tak boleh kita nafikan. Semua orang yang waras tahu mereka jahat. Dengan apa berlaku di Palestin dan sebagainya, semua benda tu yang diketahui, kejahatan mereka buat. Apa manipulasi, apa ekonomi dan sebagainya pun sama juga. Okey. Jadi kita memang jelas, jelas. Islam mengharamkan pembunuhan jiwa tanpa hak dan mengharamkan pencurian dan penzinaan. Sebaliknya orang-orang Yahudi menghalalkan penumpahan darah selain orang Yahudi, orang selain Yahudi. Tumpahkan darah orang selain Yahudi tak apa. Tapi walaupun sebenarnya ikutkan kepada dalam Quran Karim akan ceritakan hatta sama sendiri pun orang teruk. Tapi ketika bersatu untuk tewaskan Islam, tapi nanti pecah balik. Kan? Maksudnya Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu rasa mereka bersama-sama tapi hati mereka berasing-asing. Menghalalkan pencurian harta orang-orang bukan Yahudi dan penodaan maruah mereka, maruah orang bukan Yahudi. Siapa Yahudi tak boleh buat, yang bukan Yahudi tak apa. Walaupun dengan semua kesesatan ini yang ada pada mereka, mereka tetap beranggapan bahawa mereka merupakan kumpulan Allah yang terpilih. Dan bahawa mereka merupakan anak-anak Allah dan kasih Allah. Serta roh mereka memiliki keistimewaan berbanding roh sekalian manusia yang lain. Itu roh mereka kononnya sebahagian daripada Allah. Ini geng Wahabi wujud lah. Dan Wahabi wujud punya ajaran. Sebab tu yang kita kata sekali belajar ajaran pelik-pelik ni, hakikat makrifat sekali tak ikut syariat. Kononnya pasal dah jadi tahap tinggi. Tahap yang dilepaskan tanggungjawab. Sedangkan kita di dunia selagi tak mati, selagi itu kena ibadat. Nabi SAW sendiri, baginda sendiri dipapah untuk datang solat berjemaah. Ceritakan bahawa selagi mana kita ada keupayaan sedar, maka tak boleh kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini yang berlaku pada mereka. Ruh mereka ni sebahagian daripada Allah. Dan bahawasanya mereka tidak dicipta. Mereka sama macam Allah sendiri. Maka tiadalah keberkatan di muka bumi. Okay. Kalau mereka tidak dicipta, kalau mereka tak adalah keberkatan di muka bumi. Hujan takkan turun, kebaikan pula takkan muncul. Ini macam geng sufi ya. Wali kutub, wali abdal. Tak ada wali tu, dunia tak bergerak. Kalau wali-wali tadi daripada keturunan Adam AS, sebelum Adam turun, bumi dah ada lah. Apa? Peliknya ada manusia menyangka macam tu. Tapi ini yang sama-sama berlaku pada di kalangan ahli kitab Yahudi, mereka yang diperangai macam tu. Bahkan bukan itu saja, bukan setakat mereka rasa orang bagus. Bahkan golongan Yahudi juga beranggapan bahawa golongan selain mereka menyerupai keldai. Dan bahawa Allah Ta'ala menciptakan mereka, itu orang selain Yahudi tadi, dalam bentuk manusia supaya mereka layak menjadi pembantu golongan Yahudi. Moga wajah golongan yang paling rugi, yang jadi hodoh, dan Allah Ta'ala kata orang yang buat kejahatan. Ini kita doa berkenaan dengan golongan berkenaan. Wajib bagi kita untuk tahu bahawasanya pemusuhan golongan Yahudi terhadap umat Islam di Palestin ini bukan konflik semata-mata konflik di atas muka bumi. Bukan atas masalah tanah.
Ya, akan tapi ia merupakan isu umat Islam yang wajib diambil berat oleh setiap penganutnya. Ini yang dijayakan, dikecilkan skop daripada asalnya dia adalah masalah umat Islam, dia tukar kepada ia hanyalah masalah orang-orang di Palestin sahaja. Ini cara mereka tukar, dan sikit demi sikit. Sampai last sekali umat Islam kita sendiri pun tak hirau apa jadi dekat Palestin dan sebagainya. Ada pun kadang-kadang separuhan tu dah pergi hirau tapi nak kumpulkan dana aje. Na'udzubillah min zalik, ya. Baik. Jadi memang dia orang apa sebenarnya? Benda ni adalah tanggungjawab Islam. Ya. Cuma masalah sikit kat sini timbul tajuk lah. Ada perbahasan berkenaan masalah bila ada sebahagian orang memang lari tinggalkan Palestin, jual tanah, dan benda itu menjadi hujah kepada mereka untuk mengambil sebahagian tanah tersebut. Benda patah harap tu problem dekat situ. Umat Islam kita sendiri nanti. Kita kena ingatkan ujung nanti tajuk ni. Okey. Dia kata di bumi Palestin merupakan bumi para anbiya, para nabi, dan di sana terletaknya salah satu di 3 masjid yang mulia. Sebab tu pasal ada kepentingan sebab tu Allah Isra' kan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan. Dan di situ merupakan tempat perjalanan Isra' Nabi dan merupakan kiblat pertama umat Islam. Tiada yang berhak ke atas bumi Palestin melainkan Islam dan penganutnya. Bumi ini kepunyaan Allah, dia mewariskannya kepada siapa yang dia kehendaki daripada kalangan para hamba-Nya, dan kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Wajib bagi kita untuk tahu bahawa dominasi puak yang kecil, hina, lagi dipinggirkan ini ke atas umat Islam. Kenapa jadi? Hanyalah dengan sebab dosa-dosa dan maksiat-maksiat dan berpalingnya umat Islam, orang umat Islam daripada agama mereka sendiri. Yang sebenarnya agama Islam ini merupakan punca kemuliaan, kejayaan, ketinggian dan status mereka di dunia dan akhirat. Sebenarnya kita pun kena tengok balik, rujuk balik, hisap balik berkenaan dengan keadaan kita. Lebih sedih bila kita sibuk cerita tentang bahaya Yahudi, anak-anak cucu kita dan kawan-kawan kita punya anak dan sebagainya pergi sibuk jadi Yahudi dengan gaya pakaian, dengan style rambut. Ini pelik kan. Padahal kita ada identiti sendiri, jangan ikut tempat-tempat orang-orang sedemikian. Dia ahli kemaksiatan. Kenapa kita jadikan dia sebagai contoh diri kita? Okey. Dia kata sebab dosa kita lah. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah Asy-Syura ayat ke-30, Allah nyatakan wa ma asabakum min musibatin, dan apa yang menimpa kalian daripada sebarang musibah, fa bima kasabat aydikum, tapi maka ia adalah dengan sebab apa dikerjakan oleh tangan kamu. Dan tujuan Allah Ta'ala kenakan musibah tadi, wa ya'fu an kathirin, untuk memaafkan bagi ramai orang. Bila berlaku musibah, keampunan akan datang. Okay. Justru menjadi satu kemestian untuk kembali, untuk kembali dan bertaubat secara jujur kepada Allah. Yang kita kena macam tu, balik jujur kepada Allah Ta'ala, termasuk pemulihan iman. Baiki iman kita. Kalau kita rasa kurang yakin, dan memang kita punya iman kita ni iman geografi, Islam geografi, dan belajar kenal Nabi, kenal Allah. Kenal Nabi, kenal Allah. Itu sepatutnya yang dibuatlah, ya. Kenal Nabi, kenal Allah, supaya kita dapat iman yang betul. Iman betul. Okey, menjalinkan hubungan dengan Ar-Rahman, banyak ibadat dekat diri Allah Ta'ala, memelihara ketaatan dan perlakuan ihsan kita. Kena ada sifat belas. Jangan kita berkeras ataupun tidak mempunyai sifat belas pada yang lain, sebab Allah Ta'ala sayang kita bila kita jadi penyayang. Serta menjauhkan diri daripada kefasikan, penerakaan, supaya umat Islam memperoleh kemuliaan, kekuasaan, kemenangan dan dukungan. Allah nyatakan dalam Quran dalam surah An-Nur ayat 55-56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Allah Ta'ala menjanjikan orang beriman ikan kalian dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi, Allah Ta'ala pastikan kuasakan mereka di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim, macam Allah Ta'ala kuasakan orang sebelum mereka. Walam yakinannahum lahum dinahum alladhi tadharahum, Allah Ta'ala akan pasti kukuhkan untuk mereka agama mereka, Allah Ta'ala doain untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah Ta'ala pasti gantikan mereka sesudah ketakutan mereka dengan keamanan. Dan janji Allah Ta'ala nak ambil dari kita adalah ya'budunani, hendaklah mereka sembah aku, la yusyriku nabi syai'a, jangan mereka menyekutukan dengan aku suatu benda pun. Ini berat sikitlah pada zaman kita sekarang ni, penyebaran kesyirikan yang pakai tangkal, pakai macam-macam benda lah, tasbih dekat tengkuk, panggil seru wali-wali,
seru malaikat. Bukan seru malaikat pun. Seru Nabi Khidir. Bulia Ibnu Mulkan. Kalau itu keadaan kita, macam mana kita dapat khilafah di muka bumi ni? Akidah kita pun jahanam. Kita nak menang macam mana nak lawan Yahudi? Akidah kita betul. Allah Ta'ala dia janji. Kan dia syarat tadi kena ada. Tak ada syarat tersebut, maka tak akan dapat lah. Yang bunuh ni, la yusyriku nabi syai'a. Hendak mereka sembah aku, tidak sekutu dengan aku sesuatu benda pun. Wa man kafara ba'da dhalika. Siapa kufur sesudah itu. Fa ulaika humul fasiqun, mereka orang yang fasik. Wa aqimus salah, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakah, berikanlah zakat. Wa ati'ullah wa ati'ur rasulah, dan taatilah rasul. La'allakum turhamun, kamu akan dirahmati. Itulah sebenarnya yang kita panggil sebagai asas yang cuba nak disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badr berkenaan inilah bangsa Yahudi. Ketika baca tadi, kita tengok sudut dia diterangkan tentang pertama bahagian berkenaan dengan kejahatan ataupun perang laknat Allah Taala ke atas mereka. Yang kedua, dia berceritakan berkenaan dengan tajuk pembunuhan para anbiya dan sebagainya. Tapi yang kita kata panggil antara sebab mereka kufur dan juga bertambah teruk tu adalah kerana mereka dapat banyak sangat kebaikan sampailah sekali lupa diri. Dia bukan kita minta susah, tapi kalau manusia ni dia tak tahu, macam Nabi pernah sebut kan, bila ada seorang lelaki dia kata apa, aku tak pernah sakit kepala. Nabi kata, siapa nak tengok ahli neraka, tengok orang ni. Bila orang tersebut, bila dia tak pernah ada musibah, rasanya dia mungkin tak pernah lafazkan ya Allah, ya Allah. Dia tak rasa diri dia. Macam Fir'aun lah. Dia rasa diri dia Tuhan. Sebab apa? Sebab dia bersin 3 kali je kot. Ahli tafsir kata. Semua hidup tak pernah demam. Tak pernah sakit, tak pernah demam. Lalu dia kata apa? Itulah dia kata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Ana rabbukumul a'la. Baik. Yang terakhir berkenaan kita lah, kita umat Islam. Bagaimana kita sepatutnya mendapatkan balik kedudukan kita dengan syarat-syarat yang diletakkan. Dan contoh dalam surah An-Nur ayat 55 tu, 56 tu, itu antara jalan sebenar keselamatan kita. Kita nakkan dapat khilafah balik, antara benda pertama akidah kena betul. Kalau akidah tak betul, ibadah tak betul, dan betul kita nak dapat macam ni. Macam nak dapat kita kemenangan semula. Sebab takkan menang, takkan elok umat ini, umat yang kemudian macam mana, kecuali dengan apa yang elok dengannya umat yang terdahulu. Apa yang para sahabat dapat janji Allah Ta'ala, dengan sebab mereka dapat tu kerana apa yang mereka buat, kita akhirnya boleh dapat kebaikan dengan apa yang mereka buat juga. Itu sebab kenapa kita kena belajar dan juga perbaiki dan ikut macam Hakim Sunnah buat kelas-kelas pengajian, follow, ikut. InsyaAllah Ta'ala jadikan keberkatan pada kita dengan ilmu. Dan kita usahakan untuk beramal, ambil kawan-kawan yang baik untuk menegur kita supaya kita jangan lalai. Okay, baik. Wallahu'alam. Alhamdulillah, kita dah habis bedah buku ni. Inilah Yahudi. Inilah bangsa Yahudi, khatul Yahud. Walaupun sebenarnya kalau kita nak detail banyak, kitab dikarang Yahudi dalam Quran dan sebagainya, ada para ulama kumpulkan Yahudi dalam Quran. Yang mana kita kata dalam kitab-kitab tafsir pun banyak bahasan tajuk ni. Sebab mereka ni mempunyai signifikan lepas Nabi pindah ke Madinah, orang-orang Yahudi lah di antara musuh Nabi yang utama. Wallahu'alam. Alhamdulillah, kita berhenti sini. Ada soalan ke? Tak ada Oh, ada. Ini tak ada ni. Okay, ada. Okay, sini. Buka teks sekejap. Okay. Okay. Soalan. Assalamualaikum Ustaz, ramai tak sahabat Nabi di kalangan orang yang dahulu Yahudi masuk Islam? Bahkan isteri. Kalau ikutkan kepada ni, kan Bani Quraizah kan bila dibunuh semua lelaki dia, yang perempuan tu dia asimilasi masuk dalam masyarakat Islam. Kan Sofia binti Huyai bin Akhtab. Bukan seorang tau, dia ramai, mana dia terus diasimilasi masuk sebab menjadi muslim. Yang sebagai besar yang degil tu banyak jugalah. Kan yang ada kan, bila Allah Ta'ala katakan sedikit mereka beriman, memang sedikit je yang betul-betul sanggup, macam Allah bin Salam lah. Bila dia masuk Islam, kan dia tunjukkan pada Nabi SAW perangai Yahudi yang sebenar. Dia tunjukkan, dia kata, ya Rasulullah, kau nak tahu Yahudi macam mana? Kau panggil orang. Lepas tu Allah bin Salam menyuruh belakang dinding. Lepas tu tanya dia siapa aku tengah-tengah mereka. Lepas tu kau bagi tahu mereka aku masuk Islam. Kau tahu apa dia jawapan dia orang?
Lepas tu jadi apa, Nabi panggil Yahudi datang. Nabi kata, siapa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Dia kata, khairuna ibnu khairina, alimina ibnu alimina. Orang baik kami, anak orang baik kami. Orang alim kami, anak orang alim kami. Kan? Betul Nabi kata, kalau dia masuk Islam, macam mana? Oh, dia kata, hasya lillahi, jauh-jauh takkan jadi. Betul. Abdullah bin Salam keluar daripada belakang dinding. Dia pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba dia orang tukar. Ini syarruna ibnu syarrina. Ini orang jahat kami, anak orang jahat. Lepas tu Abdullah bin Salam kata kepada Nabi, inilah yang aku bimbangkan. Mana benda ni, kalau kadang kau tak faham perangai dia orang. Memang Al-Quran Karim pun sebutkan dalam surah apa, dalam surah Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una an yu'minu lakum. Adakah kalian, hei orang beriman, rasa tamak untuk Yahudi beriman pada kalian? Bani Israel ni iman pada kalian. Sedangkan dia dengar, sebagai mereka telah dengar kalam Allah, kemudian mereka selewengkan setelah mereka faham. Dalam keadaan mereka mengetahui. Itu benda tu jelas. Tak ada kekeliruan kat situ. Tapi memang ada lah. Okay. Soalan kedua, komen Ustaz, bila ada cakap Saudi kiblat Yahudi sekarang. Setakat ni, tak pernah Raja Saudi, Raja Kerajaan Saud, kata ada sebarang perdamaian dengan Yahudi. Emirates ada, Qatar ada, dan sebut. Saudi tak pernah. Tak pernah. Masalah tekanan politik dan sebagainya, benda tu biasalah, kita sendiri pun kat Malaysia kena tekanan politik yang sama. Terpaksa akui apa benda yang diorang nak dan sebagainya kerana hutang kita ada. Tapi masalah nak kata kiblat Yahudi, taklah. Kita ada para ulama kat situ menjelaskan dan menerangkan. Tuduhan yang tak betul lah, terutama daripada teori konspirasi punya geng lah. Last sekali apa kata tu ikut Yahudi dan sebagainya, tiba orang dapat soft, senyap pula. Itu kena jaga sikit. Macam benda tu bukan benda betul lah. Balik pada asal, memang diorang tak nak. Sebab kalau ikutkan sekarang kat dunia ni, satu-satu negara yang amalkan hudud, laksanakan hukum potong tangan pencuri, kan, hukum bunuh bagi kisos, bagi siapa bunuh orang dengan sengaja, Saudi je. Saudi je masih buat tau. Kalau kita soalan nak tanya sekarang ni, kalau maksudnya yang tengah tegakkan hukum Allah di muka bumi, kerajaan Saudi je. Tak perfect, itu bukan tajuk. Tak perfect zaman Bani Umayyah dulu pun tak perfect. Bani Abbasiyah pun tak perfect. Tapi tajuk dia melaksanakan hukum Allah. Sepatutnya kita ambil mereka sebagai pimpinan lah. Yang tak laksanakan hukum Allah Ta'ala ni, kita jadikan mereka sebagai panduan kita. Itu sudut asal. Tapi pelik lah bila orang laksanakan hukum Allah Ta'ala, kita cerca. Tapi Iran tak buat hukum Allah Ta'ala, elok je kawan kita. Pelik tu. Yang buat hudud, jahat. Yang tak buat hudud, tak laksanakan hukum Allah Ta'ala, inilah jaguh sebenar menentang Amerika Syarikat. Ni silap sikit lah. Salah faham. Okay? Ya Allah alam. Okey, alhamdulillah. Okey, kita minta diri jadi jazakumullah khairan atas jemputan, dan semoga apa kita sampaikan tadi bermanfaat. Dan daripada masa ke masa tengoklah terbitan PIS ni kan, banyak orang buat buku-buku yang berfaedah untuk kegunaan kita dan baca. Mungkin jadi bacaan, bahan pengajian dan sebagainya. Okey, baik. Okey, wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.